亲爱的弟兄姊妹平安， Saudara-saudari, Shalom. 欢迎你们来今天晚上我们一起来参加我们的双语祷告会。 Selamat datang di kebaktian doa Dwi Bahasa sore hari ini. 我们首先来唱第一首的诗歌，主爱丰富。 Mari kita mengawali kebaktian ini dengan sebuah pujian Kasih Tuhan.让我们一起来祷告。 Mari kita berdoa. 满有慈爱的天父，谢谢你自己今天晚上的临在。 Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan pada sore hari ini. 我们每一个人来到你宝座前的时候， Ketika kami datang ke tahta-Mu ya Tuhan, 你就将你自己一切的恩典来在我们的身上永留。 kemuliaan-Mu menyertai setiap kami. 使我们可以在这里一起来赞美和敬拜你。 Sehingga setiap kami dapat menyembah Engkau dan memuji Engkau. 让我们中间一切身体软弱的、 Untuk setiap kami yang lemah tubuh, 生病的， yang sakit, 或者是有各样问题的， atau yang berbagai masalah, 主啊，都可以带着他们的祷告来到你的面前。 kami boleh membawa doa-doa mereka 求 ke 你自己 hadapan-Mu. 在天上来垂听我们。 Kiranya Tuhan mendengar doa-doa kami. 我们也将以下的时间恭敬仰望在你的圣手当中， Kami juga menyerahkan waktu selanjutnya di dalam tangan Tuhan. 奉主耶稣基督的圣名， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 也让我们接下来唱一首诗歌，圣颂242首，近乎十架。 Mari kita melanjutkan pujian kita, Dekat ke Salib.我们接下来我们要一起在上帝面前来认罪祷告。 Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kita. 满有慈悲怜悯的天父， Tuhan yang penuh kasih, 我们要把我们一切的问题带到你自己的面前， kami mau membawa masalah-masalah kami ke hadapan Tuhan. 因为我们实在在我们的生活当中得罪了你， Kami berdosa di dalam kehidupan kami kepada Tuhan, 也得罪了我们身边的人。
juga kesalahan terhadap sesama kami. 主啊，求你自己来赦免我们一切的过犯， Mohon Tuhan yang mengampuni segala kesalahan kami, 让我们在人面前，在你的面前， sehingga di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami 都能够得着赦免和原谅。 mendapat pengampunan. 主，我们要在这里求你自己来恩待或保守你自己的每一个孩子。 Mohon Tuhan sendiri yang menyertai, memelihara setiap anak-anak Tuhan. 主，我们知道我们常常的不配， Tuhan, kami tahu seringkali kami tidak layak, 但是主啊，按照你自己的怜悯来恩待我们， tetapi dengan kasih kemurahan-Mu menyertai kami, 让我们在今天晚上这个时间配得来到你的面前， sehingga kami layak datang ke hadapan Tuhan pada sore hari ini, 领受你从天上来的恩典， mendapat anugerah Tuhan, 也领受你话语的教导。 juga mendapatkan pengajaran dari firman Tuhan. 我们这样祷告，奉主耶稣基督的圣名， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 我们要感谢主的赦罪之恩， Kita bersyukur untuk pengampunan Tuhan. 让我们一起来读约翰一书第1章第9节。 Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 9. 我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 让我们来唱第3首诗歌，仅献一生。 Mari kita menaikkan lagi sebuah pujian, Tuhan inilah hidupku. “下面是正道的时间。 Saat ini akan dilanjutkan dengan firman Tuhan.
今天晚上的讲员是菲比传道，由唐文义传道来翻译。 Firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Fabiola dan diterjemahkan oleh penginjil Isabel. Shalom jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-14 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-33. 亲爱的弟兄姐妹们，主耶稣所爱的，我们来进入正道。今天的经文是马太福音14章26到33节。 Tema renungan kita hari ini adalah Yesus sumber pertolongan sejati. 我们的题目就是主耶稣，我们的全然的帮助。 Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. 我们先低头祷告。 Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. 我们所相见的阿爸天父，在主耶稣里面的，我们谦卑自己来到你的面前。 Kami berterima kasih karena betapa besar dan luasnya kasih Tuhan dalam hidup kami yang kami rasakan sampai pada hari ini. 你的爱何等的长阔高深，在我生命中。 Saat ini kami datang di hadapan Tuhan, kami ingin dan kami rindu untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman-Mu. 我们来到你的面前，渴望从你那边学习，而且可以默想你的话语。 Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kebenaran-Mu ini sungguh boleh menjadi berkat bagi kami semua. 求主你的灵恩膏我们每一位，使我们可以蒙福。 Engkau berkati setiap jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan sedang mengikuti renungan ini. Tuhan berkati supaya kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan baru bagi mereka. 主，求你赐福每一个在线下参与这个双语的祷告会，使我们可以蒙福。 Inilah doa kami ya Tuhan, karena Engkau adalah firman yang hidup dan kami siap Tuhan untuk mendengarkannya. 你的话语是蛮有能力的，我们预备心聆听你的话语。 Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. 奉靠主耶稣的圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Bacaan kita hari ini dari Matius pasal 14 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-36. 我们的经文是在马太福音14章22到36节。 Perikop dari bagian firman Tuhan ini adalah Yesus berjalan di atas air. 耶稣走在水面上。 Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. 耶稣既随催门徒上船，先渡到那边去，等他们叫众人散开。 Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. 散了众人以后，他就独自上山去祷告。到了晚上，只有他一人在那里。 Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. 那时船上海中因风不顺，被浪摇撼。 Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. 夜里4更天，耶稣在海面上走，往门徒那里去。 Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. 门徒看见他在海面上走，就惊慌了，说是个鬼怪，便害怕，喊叫起来。 Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." 耶稣连忙对他们说：“你们放心，是我，不要怕。” Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." 彼得说：“主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”
Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. 耶稣说：“你来吧。”彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去。 Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." 只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说：“主啊，救我！” Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" 耶稣赶紧伸手来助他，说：“你这小信的人啊，为什么疑惑呢？” Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. 他们上了船，风就住了。 Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." 在船上的人就都拜他，说：“你真是神的儿子了。” Setibanya di seberang mereka mendarat di Genesaret. 他们过了海，来到哥尼撒勒地方。 Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. 那里的人一认出是耶稣，就打发人到剧院地方去，把所有的病人带到他那里。 Mereka memohon supaya diperkenankan menjama jubahnya, dan semua orang yang menjamanya menjadi sembuh. 只求耶稣准他们摸他的衣裳，摸的人就都好了。 Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 主所爱的人们， peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang cukup memberikan dampak bagi banyak orang. 主耶稣喂饱5000个人，是已经轰动了很多人。 Baik mereka yang menikmati maupun juga mereka mungkin yang hanya mendengarkan tentang apa yang Yesus lakukan. 无论是他们这些经历的，还有那些听闻的。 Sesudah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang itu, kemudian Yesus bergegas dengan para murid untuk segera melakukan perjalanan. 主耶稣喂饱5000人过后，主耶稣就急忙的上另外一个旅程。 Kita perhatikan bahwa di dalam ayat yang ke-22 jelas sekali Yesus segera memerintahkan murid-muridnya dan menyuruh orang banyak itu pulang. 主耶稣马上散开那些人，然后叫门徒立刻上船。 Dan dengan tergesa-gesa, kalau diperhatikan apa yang Yesus lakukan, dengan begitu tergesa-gesa menyuruh orang banyak itu pulang dan segera memerintahkan murid-muridnya untuk segera pergi dari tempat itu. 主耶稣急忙的把众人散开，然后把门徒叫他们去另外一边。 Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 15 mencatat peristiwa ini dengan alasan mengapa Yesus menyuruh orang banyak itu segera pulang, karena Yesus membaca atau melihat apa yang akan mereka lakukan kepada Yesus. 如果我们读这个约翰福音6章15节，我们就知道主耶稣的急忙的把众人散开，因为他知道他们背后的目的。 Orang banyak yang begitu kagum dengan apa yang baru saja Yesus lakukan dengan 5 roti dan 2 ikan. Mereka kemudian ingin supaya apa yang baru saja Yesus lakukan, mereka ingin supaya Yesus segera menjadi pemimpin mereka, menjadi raja mereka. 他们看了主耶稣把5饼2鱼喂饱了那么多人，所以他们很想把耶稣立成他们的王。 Hal ini diketahui oleh Yesus, itulah sebabnya kemudian Yesus segera menyuruh mereka pulang dan kemudian murid-muridnya disuruhnya pergi untuk mendahului dia menyeberang. 因为主耶稣知道他们的目的，所以主耶稣把他的门徒打发出去，而且把众人散开。 Sementara di dalam ayat 23 dicatat bahwa ketika murid-muridnya sudah pergi menyeberang, orang-orang banyak sudah pulang, Yesus mengambil waktu pergi berdoa seorang diri. 当
那些人已经散开了，门徒也已经去了，主耶稣就一个人独自的去山上祷告。 Sementara para murid melakukan perjalanan, mereka menyeberang dan mereka sudah jauh meninggalkan Yesus. Perjalanan mereka sudah meninggalkan beberapa mil tanpa Yesus. 那门徒就已经离开主耶稣了，已经极离了，他们是没有跟耶稣在一起。 Peristiwa Yesus berjalan di atas air merupakan peristiwa yang memberikan kepada kita pengajaran tentang bagaimana penyertaan serta pertolongan Yesus di dalam kehidupan manusia. 这一段经文告诉我们，我们怎样能得到主耶稣的灵格同在和帮助。 Ada hal yang seringkali menghambat kita untuk mendapatkan pertolongan Tuhan adalah karena kita lebih banyak berfokus kepada badai hidup daripada berfokus kepada Dia Tuhan. 有一些事就是拦阻我们得到上帝的帮助，就是我们定睛在我们的问题，在我们的这个暴风。 Bagaimana Yesus kemudian mengajarkan kepada kita bahwa Dia adalah satu-satunya sumber pertolongan yang sejati. 主耶稣怎样教导我们，他是唯一的帮助的泉源呢？ Mari kita melihat apa yang menjadi perenungan kita dari poin ke poin yang akan kita lihat bersama-sama. 我们来看几点。 Pertama, kita melihat bahwa Yesus penguasa alam semesta. 第一，主耶稣是掌管宇宙万物的主。 Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. 主所爱的弟兄姐妹们， Sejak saya kecil atau saya dari masa kecil saya hidup di daerah pesisir pantai. 从小我是住在这个海边的。 Karena hidup di pesisir pantai sehingga kami semua, kami sekeluarga termasuk saya sangat akrab yang namanya badai. 所以我们很熟悉那个暴风波浪。 Satu ketika kami sedang tidur nyenyak di malam hari. 有一天我们睡得很熟， Angin kencang bertiup, badai kemudian menerpa rumah kami dan atap rumah kami ikut terbawa oleh angin. 突然间有这个波浪和大风吹我们的屋顶。 Hal seperti ini menjadi hal yang selalu kami waspadai sebagai orang yang punya dan memiliki rumah tinggalnya di pesisir pantai. 所以我们住在海边的一定要很警醒。 Itulah sebabnya kami selalu kalau sudah mulai angin bertiup, biasanya di daerah saya menyebut kalau sudah mulai angin barat, maka kita harus waspada. 所以如果有从西边的风，我们就要很警醒。 Orang Israel, orang yang menganggap bahwa laut dan atau danau sebagai satu teritorial kuasa jahat. 以色列人常常把海当作这个撒旦的掌管的下。 Sehingga kalau ada badai datang, mereka selalu menghubungkan dengan kuasa jahat. 所以如果有波浪，它是撒旦魔鬼的作为。 Sehingga ketika mereka melihat Yesus pada saat perahunya sedang diombang-ambingkan oleh badai saat itu, 当他们看到这个他们的船被摇动， maka mereka kemudian tentunya sangat takut. Karena konsep yang terbangun di dalam budaya mereka yang menganggap bahwa laut atau danau itu ada di dalam kekuasaan kuasa gelap. 所以他们很惧怕，因为他们的这个文化的观念就是撒旦掌管那个海。 Tentunya waktu mereka melihat ada sosok muncul di atas laut yang bergelora, itulah kemudian mereka menghubungkan sehingga mereka berkata itu hantu. 当他们看到一个人的影子出现，他们就认为他那个是魔鬼的影子。 Sehingga wajar ketika mereka kemudian mendapati situasi seperti ini, kemudian mereka melihat bayangan Yesus ini yang berjalan di atas air dan sosok ini dihubungkan dengan kuasa kegelapan. 所以当他们看到主耶稣出现，他们不认得他，就认为他是鬼怪。 Secara manusia biasa memang menjadi begitu menakutkan ketika ada di dalam situasi badai, kemudian ada satu sosok yang tiba-tiba muncul. 所以对人来说，这个是很正常的。在波浪当中有看到一个人出现，这个是很正常。
Akibat dari apa yang mereka lihat itu, kemudian mereka berseru, mereka berteriak, itu hantu. 所以他们喊着说鬼怪鬼怪。 Mereka tak mengira bahwa apa yang sedang mereka teriaki sebagai hantu dia adalah Tuhan. 他们不认出那个是他们的老师， Dia adalah guru mereka 他们是他们的拉比， yang selama ini berjalan bersama mereka, duduk makan dengan mereka. 是每天跟他吃饭，跟他走动。 Banyak mujizat dikerjakan di depan mereka, bahkan mereka selalu berjalan bersama-sama. 他们跟耶稣在一起，看到很多奇迹， Tetapi ternyata mereka tidak mengenal dia dengan benar. 但是他们不认得他。 Apa yang dilakukan oleh Yesus untuk menunjukkan dan memberitahukan siapa dia sesungguhnya, 主耶稣做什么来让他们认出他呢？ sehingga dapat menenangkan mereka. 平定他们的心呢？ Pernyataan Yesus di dalam ayatnya yang ke-27 dikatakan bahwa tenanglah, aku ini, jangan takut. 23节说：“放心，我是主。” Hal ini membuat seorang Petrus merespon dengan meminta supaya Yesus membiarkan dia untuk berjalan di atas air. 主耶稣说了这句话，彼得就有一个反应，要来亲近主耶稣。 Namun, mengapa di tengah perjalanan dia melangkah menuju kepada Yesus? 但是当彼得走在水面上的时候， Langkahnya menghampiri Yesus itu dia mulai merasa bahwa kakinya sudah mulai masuk ke dalam air dan dia merasa dia mulai tenggelam. 他就开始要沉沦。为什么呢？ Hal ini bisa terjadi karena tadinya Petrus berfokus kepada Tuhan, sekarang dia berfokus kepada dirinya, kepada gelombang, kepada badai. 因为本来他是定睛在主耶稣的身上，现在定睛在环境的这个波浪。 Itulah yang akhirnya berubah dari keyakinan diri waktu melangkah, berubah ketika dia sudah menghadapi badai, ketika dia mulai merasakan hempasan angin. 所以当他感觉到这个风和波浪，他就开始惧怕了。 Bersyukur di saat rasa takut mulai menguasai dirinya, ia berseru kepada Yesus, kepada Sang Guru. 当他很惧怕的时候，他就喊着说：“老师啊，主啊， Itulah sebabnya dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. 救我！” Inilah yang kemudian Yesus kemudian berkata kepada Petrus dan dia mengatakan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? 主耶稣就对彼得说：“小信的人，为什么怀疑呢？” Petrus memang percaya kepada Yesus. 彼得是相信主耶稣的， Tetapi peristiwa ini 但是这个世界， membawa keraguan dia akan siapa Yesus. 弄他怀疑主耶稣的身份。 Dia tidak berfokus kepada siapa Tuhan yang ada di depan dia, tetapi dia lebih berfokus kepada apa yang sedang dia rasakan. 他没有定睛在主耶稣的身上，是他定睛在周围的波浪。 Hal inilah juga yang mengajarkan bukan hanya kepada seorang Petrus, tetapi kepada teman-temannya, para murid-murid yang lain, bahwa mereka belajar mengakui bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah yang berkuasa, bukan hanya terhadap hidup mereka, tetapi juga terhadap semua badai hidup mereka. 这件事就教导不但是彼得，也是所有的门徒，主耶稣真正是神的儿子。 Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 主耶稣所爱的会众， Dunia yang kita hidupi, dunia di mana kita berada saat ini. 我们所住在这个世界， Di mana kita melihat ada begitu banyak lautan badai dalam hidup kita, persoalan dalam hidup kita. 有种种的问题，有波浪。 Kita mungkin sedang diperhadapkan dengan badai keluarga kita, badai usaha kita, badai kehidupan anak-anak kita. 可能我们在生活上有家庭中的波浪，有经济上的波浪，有儿女们的波浪。
Ada badai kesulitan, ada badai sakit penyakit yang membuat kita kemudian merasa kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. 有种种的问题，还有疾病，使我们失去信心。 Kita lebih berfokus kepada badai yang sedang kita hadapi daripada Dia sang pemilik dan penguasa dari badai itu. 我们定睛在我们的问题，没有定睛在管理我们所有的问题的主。 Sebagaimana Yesus berkata kepada Petrus dan murid-murid, 主耶稣像 tenanglah, aku ini, jangan takut. 好像主耶稣向彼得和众门徒说：“你们放心，我是主。” Pernyataan ini adalah satu pernyataan yang sangat kuat untuk membuktikan dan menjaminkan bahwa Dia adalah Allah yang hadir di dalam setiap keadaan manusia dalam badai apapun itu. 这件事就证明主耶稣是临格在我们所有的问题当中。 Yesus hadir ketika kita berseru kepadanya. 主耶稣临格，当我们呼求他； Yesus hadir di dalam doa-doa kita. 主耶稣临格在我们的祷告当中。 Sehingga yang paling penting dalam hidup kita adalah bagaimana kita membangun relasi kita dengan Tuhan Yesus Kristus. 我们最重要的是怎样跟主耶稣建立关系。 Poin yang kedua adalah doa berkuasa mengubahkan. 第二就是祷告可以改变。 Jika kita perhatikan perikop ini, maka apa yang dilakukan Yesus sebelum Ia mulai melangkahkan kaki untuk berjalan di atas air, 当我们看到这一段经文，我们看到主耶稣还没有走在水面上的，他做了一些什么事呢？ Dia memulai dengan doa. 他开始祷告， Dia mengambil waktu seorang diri, naik ke atas bukit, bahkan sampai malam hari berdoa di sana. 主耶稣独自的上山祷告。 Apakah Yesus tidak tahu akan ada badai yang terjadi yang bisa menerpa murid-muridnya? 主耶稣是不是不知道门徒会面对那个波浪呢？ Dia sebagai sang penguasa, dia tahu itu. 他掌管宇宙万物的，他知道。 Tetapi dia berfokus kepada relasi dia dengan Allah Bapa di surga. 但是他定睛在父上帝的面前， Dia mengambil waktu doa. 他抽时间祷告。 Murid-muridnya berada beberapa mil jauh dari pantai. 那他的门徒就离他很远了， Dan dia masih ada di bukit berdoa 他还是在山上祷告， untuk memastikan bahwa Yesus yang melihat murid-murid itu sedang di dalam keadaan bahaya, dia kemudian dia mulai berjalan menemui mereka. 主耶稣知道他们正在危险当中，所以他就亲近他的门徒们。 Doa menjadi kekuatan untuk kita bisa dapat melewati setiap badai hidup. 祷告成为我们的力量，来面对一切的困难。 Petrus meminta kepada Yesus dan Yesus memerintahkan kepada Petrus untuk datang kepadanya. 主耶稣吩咐彼得，彼得就跨他的船来亲近耶稣。 Yesus tahu dia adalah Tuhan, dia tahu Petrus sedang dalam kebimbangan. 主耶稣知道彼得正在疑惑， Petrus sedang dalam rasa takut. 他正在恐惧感。 Hal yang sama pun Yesus lakukan dalam hidup kita sebagai umatnya. 主耶稣也照样在我们的生命中， Ketika kita sedang bergumul dengan badai hidup kita, Yesus tahu kita sedang dalam keadaan takut, mungkin kita dalam kegelisahan. 主耶稣知道我们在困扰当中，我们正在挣扎。 Dalam situasi seperti ini, tidak ada cara lain kecuali cari Yesus, berdoa kepada Dia. 在这个情况当中，我们没有其他的办法，就是要寻找主耶稣。 Kalau kita sudah merasa bahwa kita tidak mampu lagi dengan cara dan kekuatan kita, kita berseru sebagaimana Petrus berseru, Tuhan tolonglah aku. 当我们知道自己是无能为力，我们要向彼得祷告说：“主啊，救我！” Inilah doa singkat seorang Petrus, singkat dan mendesak. 这个是很紧急，还有很简短的祷告。 Uluran tangan Yesus menyelamatkan Petrus. 主耶稣伸出来他的手救彼得， Dan bahkan Yesus menegur Petrus yang sesaat imannya yang saat itu menjadi goyah. 主耶稣就被彼得，你小信的人。 Gelombang kemudian menjadi reda. 当水已经
宁静的时候。 Dan di ayat 31 dikatakan bahwa murid-muridnya kemudian semua menyembah dia. 在31节，我们看到所有的门徒就跪拜耶稣。 Mereka melihat bagaimana dia berkuasa atas badai, dia berkuasa atas alam. 他们有亲眼看主耶稣怎样征服了这个波浪，征服了自然的世界。 Dengan kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai penguasa di dalam hidup kita, maka kita juga akan mengalami bagaimana Dia berkuasa menolong dan melepaskan kita dari badai hidup kita. 当我们承认主耶稣是宇宙万物的主宰，我们就打开一条路给神可以介入我们的生命。 Jika Yesus sebagai anak Allah mengambil waktu secara khusus untuk berdoa, 如果主耶稣神的儿子抽时间来祷告， bagaimana dengan kita yang cuma manusia ciptaannya? 我们是平凡的人，我们有没有祷告？ Apakah kita mengabaikan kehidupan doa kita juga? 我们是不是忽略了祷告呢？ Sudah saatnya kita membangun relasi kita dalam hidup kita dengan menjadikan kehidupan doa itu menjadi prioritas di dalam hidup kita. 我们要把这个祷告的看重这个祷告的服事。 Ada sebuah kalimat yang saya baca, dikatakan bahwa doa menjadi alat yang tak terlihat ketika kita melakukannya, tetapi memberi dampak bagi dunia. 有一句话很宝贵，就是祷告是看不见的一个工具，但是它的效果是非常大的。 Selanjutnya poin yang ketiga, poin yang terakhir adalah penghalang terbesar kita mengalami pertolongan 第 Tuhan. 三点就是最大的拦阻，领受上帝的帮助。 Seperti tadi saya katakan bahwa murid-murid Yesus yang sudah setiap hari bersama dengan Dia dan begitu dekat dengan Dia, seharusnya mereka dapat dengan mudah mengenal siapa Dia yang sedang berjalan menuju kepada mereka. 那些门徒每天跟主耶稣在一起，其实他们会很容易的认识主耶稣。 Bukan sebuah keyakinan yang mereka lihat, tetapi sebuah ketakutan yang muncul dalam diri mereka. Itulah yang mengaburkan cara pandang mereka. 但是为什么他们都认不出主耶稣呢？因为是有他的恐惧感来控制他们的生命。 Mereka karena ketakutan itulah mereka tidak lagi melihat Yesus sebagai Tuhan, tapi mereka hanya melihat Yesus sebagai hantu. 所以他们不认为主耶稣是他们的老师，是看到主耶稣认为他是鬼怪。 Seringkali ketakutan yang mendahului kita dalam menghadapi berbagai masalah. 所以当我们面对问题的时候，是不是恐惧感先来呢？ Sehingga kita tidak melihat lagi bagaimana Tuhan sedang bekerja dengan cara yang luar biasa dalam hidup kita. Kita tidak lagi merasakannya. 我们没有感觉，没有看到神在我们生命中已经动工了。 Ketakutan kita menjadi hal yang membuat kita tidak menaruh kepercayaan kepada Dia Allah yang hidup. 所以我们的恐惧感拦阻我们相信他，相信主耶稣。 Kita lebih takut kepada dampak yang ditimbulkan dari dunia ini daripada kita takut kepada Allah yang hidup. 我们更怕这些问题的后果，比起敬畏上帝。 Ketika murid-muridnya tidak mengenal Yesus, karena ketakutan mereka, karena kebimbangan mereka, 当门徒们因为他们的恐惧感，不肯相信主耶稣， seharusnya mereka yang sudah bergaul, berhidup bersama-sama dengan Yesus harus lebih mengenal Dia. 应该他们是自然而然可以认识主耶稣的。 Kita sudah berapa lama hidup sebagai orang Kristen? 我们成为基督徒已经多久了呢？ Sudah berapa lama kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita? 我们已经多久把耶稣成为我们的救主和主呢？ Sudah seberapa kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan? 我们相信主耶稣多久呢？ Apa yang sedang kita pikirkan dalam hidup kita ketika kita mengalami masalah? Kita mencari jalan keluar dengan cara kita atau kita berlari mencari Dia Allah yang hidup? 当我们面对一些困难的时候，我们有没有跑到主耶稣那边，还是我们用自己的能力去面对这些现实？
Peristiwa murid-murid Yesus ini yang melihat dan menyaksikan Yesus berjalan di atas air 当门徒们看到主耶稣走在水面上， sangat jauh berbeda ketika mereka mulai mendarat ke Genesaret. 很不一样，跟他们到了哥尼撒勒的时候， Respon yang ditunjukkan oleh orang-orang di Genesaret ketika murid-murid dan Tuhan Yesus sampai sangat berbeda. 那当哥尼撒勒人看到主耶稣和门徒来到的时候， Mereka langsung dikatakan di ayat 35, ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu. 当他们认出主耶稣在那边的时候， Mereka langsung mengenal Yesus. 他们认出主耶稣， Padahal mereka tidak setiap hari dengan Yesus, berbeda dengan murid-murid Tuhan 不 Yesus. 像门徒是每天跟主在一起，但是这个哥尼撒勒人不是，就是偶尔跟主在一起，但是他们认出主耶稣。 Pengenalan yang benar kepada Tuhan menjadi sangat penting. 那我们真正的认识主的这个事实是很重要的。 Pengenalan yang benar dengan Tuhan itu membutuhkan relasi kita yang terus dibangun dari hari ke hari. 我们怎样有这个正确的认识呢？要每天建立这个关系。 Kita bisa mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Kita bisa menjadikan Yesus sebagai pertolongan sejati kita. Kalau kita tahu dan mengenal Dia dengan benar. 如果我们真正认识主耶稣，我们就会经历主耶稣的帮助。 Permasalahan bisa membuat orang tidak jernih di dalam berpikir dan memandang setiap kondisi yang ada. 为什么我们有时候脑袋不清晰呢？看待一件事呢？ Berapa banyak orang lebih berfokus kepada persoalan hidup yang sedang mereka hadapi? 有多少人是定睛在他的问题？ Berapa banyak orang sedang sibuk memikirkan kondisi ekonominya? 他们定睛在他经济的问题。 Mengapa mereka tidak memfokuskan diri untuk Tuhan sebagai penolong mereka? 为什么他们不定睛在主耶稣呢？他们的问题的答案呢？ Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan yang tidur. 我们的上帝是解决问题的上帝，他不是打盹的上帝。 Dia bekerja di dalam segala situasi kita. 他在每一个问题当中有工作。 Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus 主 Kristus. 耶稣所爱的会众， Apakah yang jemaat lakukan ketika sedang dalam situasi-situasi sulit, dalam badai-badai hidup yang sedang dihadapi? 当我们面对种种的这个波浪当中，我们做什么呢？ Bagaimana kita meletakkan setiap persoalan hidup kita, badai hidup kita, kepada Dia, Sang Penguasa hidup kita? 我们怎样把我们的问题带到主面前呢？ Kalau kita terus mengandalkan diri kita sendiri, kekuatan kita, 如果我们只依靠自己的能力、自己的本能， kita akan seperti Petrus yang akan tenggelam dan tenggelam. 我们要像这个彼得，他会沉沦。 Kita harus yakin, bangkit, percaya, jangan takut. 我们要起来，要相信主，不要怕， Yesus yang menjaminkan hidupnya di dalam kehidupan kita. 因为主耶稣保证他的生命在我们生命中。 Mari kita jadikan Dia sebagai penolong sejati di dalam kehidupan kita. 让我们把耶稣成为我们的帮助。 Kita undang Yesus masuk di dalam hati kita. 我们邀请主耶稣来到我们的生命中， Kita minta Dia berkuasa atas diri dan hidup kita. 我们邀请他来掌管我们的一生。 Dan mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. 我们来住在他的真理里面， Jadikan firman Tuhan itu sebagai kebutuhan hidup kita setiap hari. 把他的话语成为我们日常生活的灵粮。 Jadikan kehidupan doa sebagai kebutuhan kita yang kita perlukan setiap hari. 把祷告的生活成为一个我们很需要的一个部分。 Dia Allah yang selalu ada di dalam hidupmu. 上帝是灵格在我们生活当中， Dan Dia selalu menolong kita tepat pada waktunya. 他是随时的帮助。 Mari kita jadikan Yesus Kristus sebagai penolong sejati kita. 来，我们让主耶稣来帮助我们， Hiduplah merendahkan diri di hadapannya. 我们来谦卑自己在他的面前， Jadilah pribadi-pribadi yang kuat dan percaya sungguh di dalam Yesus. 来，我们做健壮的人，来相信他。
maka kita akan mengalami pertolongan-pertolongan yang luar biasa di dalam hidup 我 kita. 们会经历他的大能在我们生活中。 Amin. 阿门。 Mari kita satu di dalam doa. 我们低头祷告， Yesus Tuhan penolong sejati kami. 主耶稣，主，还有我们的随时的帮助， Ampuni kami jikalau selama ini 赦免我们，如果我们 kami mungkin seringkali meragukan akan kuasa-Mu di dalam hidup kami. 时常怀疑你的能力在我们生活中。 Ampuni kami yang seringkali mengandalkan kemampuan diri kami, Tuhan. 赦免我们，如果我们依靠自己的能力， Sehingga akhirnya kami tenggelam dalam dunia ini. 使我们沉沦在这个世界中， Kami tenggelam dengan persoalan hidup kami. 我们沉沦在我们的波浪中， Dan bahkan kami seringkali kehilangan arah dalam hidup kami. 我们失去方向。 Pada saat ini, kami datang minta kepadamu ya Tuhan. 这个时候，我们来到你面前祈求， Kebenaran firman-Mu mengajarkan kepada kami tentang berkat dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. 你的真理教导我们，你的同在与帮助在我们生命中。 Engkau Allah yang hadir di dalam semua badai hidup kami. 你临格在我们的波浪暴风中， Engkau Allah yang selalu mengulurkan tangan-Mu dan berkata, janganlah takut. 你是那把手伸出来说不要惧怕，我是他。 Itulah sebabnya ya Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. 我们奉主耶稣的名祷告， Hamba berdoa untuk semua jemaat Tuhan 我为所有的会众祷告。 yang sedang bergumul dengan kehidupan mereka saat ini. 有一些是在种种的困境中挣扎， Mereka mungkin sedang menghadapi badai hidup mereka karena keluarga mereka atau karena usaha mereka. 可能他们有一些家庭问题，还是他们工作的波浪。 Mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka dan kelemahan-kelemahan lainnya. 可能他们在疾病中还有软弱中挣扎。 Hari ini hamba berdoa berseru kepadamu ya Tuhan, berilah belas kasih-Mu kepada mereka. 主，求你怜悯他们， Nyatakan kasih dan kuasa-Mu di dalam hidup mereka. 求你的爱领导他们。 Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan mereka untuk mereka bangkit dan percaya kepada Engkau dan menyembah Engkau. 求主你的圣灵来领导他们，使他们可以起来。 Terima kasih ya Tuhan. Dengar seruan doa kami ini. 感谢主，听我们的祷告， Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, 奉 kami 主耶稣的 berdoa. 名，我们的主还有救主，我们祷告， Amin. 阿门。 要感谢主，借着他的仆人来赐下他的话语。 Bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan. 我们接下来要为教会的一些事项来带到。 Selanjutnya kita akan berdoa untuk gereja. 首先，我们来为到在2022年的10月2号，我们举行的这一个圣餐礼拜来感恩，愿会众的信心能够得到加强和恢复，能够继续在真理中来成长。 Mari kita mengucap syukur untuk perjamuan kudus yang sudah bisa dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober yang lalu. Kiranya iman jemaat semakin diteguhkan untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. 我们一起来开声祷告。 Mari kita bersuara untuk berdoa. 慈爱的天父，我们要献上我们的感恩，主啊，在今天啊，在这个10月2号，我们的圣餐的礼拜能够顺利的进行。主啊，我们也看到啊，有许多的弟兄姊妹都踊跃的参加在其中。主，我们也感谢主，很多弟兄姊妹他们前一段时间没有来，在圣餐礼拜的时候也来到我们你的面前，我们可以在这里一起来施行圣餐礼拜。主啊，你自己亲自来带领你自己的每一个孩子。主啊，我们不只是在教会里边，我们可以来亲近你。主啊，我们也在我们的家中，在我们每一天的时间里边，都求主自己来与我们同在。主，我们也希望在接下来的日子里边，主，你继续的恩待保守你的每一个孩子，能够在你的真理中成长，让他们的信心和盼望都能够在你的里边得着恢复。主啊，使他们能够愿意甘心乐意的来到你的面前。我们献上一切的感恩祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿们。第二个事项，我们也要在这里来特别的为到我们10月份的这个家庭月来祷告。
我们在从10月的第1周至第4周要开展各样的家庭月的活动，希望主使用每一个活动都能够增加我们福音堂大家庭的我们弟兄姊妹的亲密关系，和我们在主里边能够更加的和谐。Selanjutnya kita akan mendoakan untuk panitia bulan keluarga agar dapat melaksanakan setiap acara bulan keluarga ini di bulan Oktober, mulai dari minggu pertama sampai minggu keempat, agar setiap acara bisa meningkatkan keeratan dan keharmonisan keluarga di GI Hock Im Tong. 我们同时来祷告。 Mari kita berdoa. 要么有慈悲怜悯的天父，我们要献上我们的感谢和赞美。这个10月份，我们已经进入到这个10月份的家庭月，主我们也看到上帝实在的恩待我们，所以我们也是在这个10月份家庭中间，家庭月中间，我们有许多的这一些的教会的活动，我们要借着这一些的活动，能够建立弟兄姊妹们这个家庭能够更加和谐的关系。主也让我们教会这个大家庭能够在这个活动里边，主也能够容易的参与。我们的弟兄姊妹就着这样的一些活动，我们可以建立彼此的关系，也让我们能够在主里边一起的成长。主也让我们带着这个喜乐的心来过这一个家庭月的每一个活动，献上一切的祷告，感恩奉主耶稣基督的圣名，阿门。 Amin. 接下来我们要为到我们的会众来祷告。 Selanjutnya kita akan berdoa untuk jemaat. 我们知道，在这个新冠疫情的影响下，有很多的这些肢体，他们因为缺少关怀，也缺少肢体之间的互相的联系，以致他们的信心倒退，他们很多灰心、沮丧、心理压力等等的问题，也因此造成了与家人之间的不和睦。我们求上帝来施恩怜悯他们，来重建他们的信心，让他们重新投入属灵家庭的各种的活动，让他们的生活能够恢复常态。 Selanjutnya kita akan berdoa. Karena pengaruh COVID, banyak jemaat yang kurang perhatian dan hubungan satu sama lain, yang mengakibatkan masalah seperti kemunduran kepercayaan diri, keputusasaan, tekanan psikologis, dan lain-lain, yang juga menyebabkan ketidakharmonisan dengan keluarga mereka. Mari kita berdoa, mohon Tuhan berbelas kasih dan membangun kembali kehidupan iman mereka, sehingga bersedia terlibat di dalam berbagai kegiatan keluarga rohani dan menghidupkan kembali kehidupan normal. Mari kita berdoa. 让我们一起来祷告。 Mari kita berdoa. 慈爱的天父，我们在这里要特别的为到我们的每一个会友，我们交托在你的圣手当中，主啊，我们知道在这一个2-3年的这个疫情以来，他们在许多的方面，主啊，都受到一定的影响和打击，主啊，他们的这一个信心，他们这一个属灵的生命，主啊，都因为这个疫情的缘故，他们现在信心低落，主啊，他们也是因为工作很多的工作，因为失去工作也是因为在很少跟这个肢体之间有连接，以致许多的家庭都产生很多的矛盾。主啊，求你自己来施恩怜悯他们，让他们能够在这样的一个环境当中，主啊，仍然能够紧紧的抓住你自己的双手，主啊，让他们能够来仰望你，来寻求从你而的帮助。主，我们相信你是满有怜悯的主，你也是爱他们的主。主啊，我们就将你自己的每一个孩子都求主你自己来带领他们，能够重新恢复他们的信心，使他们重新能够拥有你所赐的喜乐与平安。我们求你自己来恩待或保守他们，使他们经过一切的难处，从这样的一个灰心失望的一个状态下面能够走出来，用你自己的喜乐来充满他们，献上一切祷告感恩，奉主耶稣基督的圣名，阿门。接下来我们也要为到我们还有许多没有信主的家人、亲朋好友来祷告，求圣灵来感动他们有口默主道的心。同时呢，也提醒我们每一个信徒，他们要在家里、在朋友之间，愿意来传福音、来救灵魂，要担当这样的使命。Mari kita juga berdoa untuk anggota keluarga, saudara, dan teman-teman yang belum percaya pada Tuhan. Dan mohon Roh Kudus untuk menggerakkan mereka untuk memiliki hati yang merindukan jalan Tuhan, dan juga mengingatkan kita orang percaya akan tanggung jawab memberitakan Injil untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. 也让我们同声来祷告。 Mari kita berdoa.
有慈爱的天父，我们在这里要将我们还有很多的没有信主的家人、朋友，都交托在你自己的手里。主啊，求你自己也是感动我们每一个家人，一个信主的家人，主啊，他们愿意来担负起这样一个传福音的使命，将这样的一个得救的福音能够带到他们的家人中间，带到他们的亲朋好友中间。主啊，使我们的越来越多的这些家人都因着我们的这一个福音，使他们能够得救，使他们也是来到主的面前，能够跟我们一起来享受这一个救恩的果子。主啊，求你自己来赐福和带领，使我们愿意来担负起这个责任，在我们的这一些这个微信的群体当中，能够来施行主你自己的道，也是来带领他们能够归于主你自己的名下。我们这样的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿们。现在我们要为了差团事工来祷告。第一，我们为了玉家Cornerstone、马丹岛、泗水7期，还有吉嘎郎、三口洋的保路西亚的基督会教会和西格加利曼丹各种的事工开拓的计划和侍奉来祷告，让他们能够成为上帝手中的器皿。Kita doakan perintisan di Batam, Cornerstone, Jogja, Surabaya Barat, Cikarang, Gereja Kristen Parosia di Singkawang, dan Kalimantan Barat untuk berbagai program penjangkauan dan pelayanan yang dilakukan agar dapat menjadi alat di tangan Tuhan. 我们齐心祷告。我们一起祷告。天天的，我们满心感谢你，让我们有这个差传的侍奉。主啊，我们知道在印尼的各地都有这个施工，主啊，我们特地要把这个在九家、在格里曼丹，还有在Cornerstone，还有在各地方的三口洋，主要他们要成立的差传事工，我们交托在主你大人的手中。就是使用他们主力的器皿，在传福音、在救灵魂这方面，主要让他们有更大的负担，能够把主您的福音传扬出去。在这末世的时代中，让这个保路西亚能够成为主为你发光、为你见证的一个组织，完全的交托，求主你保守、恩待，奉靠主耶稣基督的名求，阿们。我们要继续为着第二项的祷告，祈求上帝的仆人、行政人员和所有的宣教同工，用上帝所赐的智慧，用合一进取的心，直接参与在侍奉中，也为了拓展事工一切所需要的基础设施来代祷。Doakan semua utusan hamba Tuhan, pengurus dan aktivis agar diberi hikmat, semangat, dan bersehati dalam melayani.Doakan juga untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam perintisan. 主，我们这个时候把差传事工组的同工们都完全交托。主啊，所有的宣教士，无论是在外，无论是在内的，主啊，都求你让他们有个合一的心，在这个合一的心中，主啊，能够为你做出美好的见证，也能够成为你手中的器皿。主啊，让他们不久合一的心，主啊，他们也有了火的心。主啊，求主你特别的眷顾他们，也赐给他们属天的智慧，从信心勇气而来的智慧。主啊，我们也把这个差传这事工里面所需要的一些硬体的一些器具各方面的需要，我们都一一交托在主你的手中，求主你的预备，好让这个圣工能够做得更加的完美，更加的完善，让一切荣耀归于主你的名，奉靠主耶稣基督的圣名求，阿们。接下来让我们唱一首赞美诗歌。完全奉献。Mari kita menaikkan lagi sebuah pujian. Kuserahkan semua.
这个时候我们要为了印尼国家来代祷。第一，求主赐下政府聪明智慧，懂得如何有效的管控粮食供应的均衡和价格的稳定。Doakan agar pemerintah berhikmat mengadakan berbagai upaya dalam menjaga ketahanan pangan nasional, menjaga kesediaan bahan pangan dan jaga harga-harga pangan agar stabil. 我们一起祷告。天父，我们知道在国事之间，现在都会有粮食的问题，主啊，都是一个大的一个困难，也每个政府都是面对的一个难关，以致主啊，很多不好的事情，节奏粮食的不足也发生在每一个国家的角落里面。我们特别要把印尼完全交托在主你的手中，求主你赐给政府有聪明、有智慧、有能力，也有这个信心，知道怎么样来分配这个粮食，以致粮食的无论是价格还是在分配方面得以均匀，以致能够供应到每一个国民都能够得到足够的粮食。求主你怜悯赐福印尼的国家，我们来感谢祈求是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿们。我们继续要为做第二项的祷告，求主装备政府有能力来推动农业的发展，特别是在供水、灌溉、运输和基金的调度方面，有一套完善的机制。Doakan agar pemerintah mampu mendukung penuh sektor pertanian dengan beragam infrastruktur yang bermanfaat seperti bendungan, embung, irigasi, dan pemanfaatan teknologi dalam membuka akses permodalan. 主啊，我们这个时候把这个粮食的问题，我们都知道是个很大的问题。主啊，把这个经济都求主你在这个政府的管理下，能够把农业的这个管理能够做得更好，无论是在这个灌溉方面，还是这个水利方面，也是在各种的情况底下，主啊，让政府能够知道怎么来用先进的方法，能够把农业的这个最重要的这个这一部分能够做得好，以至于印尼的子民、印尼的百姓能够享受到自家出产的农业能够自供自足。求主你恩待保守，以及国家能够处在安定之中。垂听我们祷告，奉靠主耶稣基督圣名求，阿们。我们继续为了第三项祷告，求主赐聪明智慧，去利用储量丰富的镍矿，引进先进技术制造锂电池，作为燃油的代替品，吸引全球国大的电动车厂来印尼投资设厂，提升就业，发展经济。Doakan agar pemerintah mampu untuk terus mendorong percepatan pengolahan biji nikel kadar rendah untuk baterai kendaraan listrik di dalam negeri, dan supaya investor melihat bahwa pengolahan nikel adalah ekonomis jika dilakukan dekat dengan lokasi tambang. 因为我们满心感谢你赐给印尼有特别的这个锂矿，在我们的这个国家里面，主要现在是最需要的一个制造电器的一种矿产品。主要求主你给政府能够有智慧，知道这怎么应用我们自己有的这个矿业，来制造出这个电池来代替这个燃油的需求，主要以至于能够将印尼变成一个生产这个电动汽车一个最大的一个国家一个地方，主要好让外面的投资能够进到我们的国家里面，就业机会能够更加好，能够让国民能够更多的就业机会，以致经济能够稳定下来。求主你施恩保守，奉靠主耶稣基督的圣名求，阿们。现在我们要为着我们的祖国中国来祷告，为中国和东南亚利益密切的生意往来代祷，求上帝赐下智慧和意向，让商人基督徒在其中发挥创意和影响力，带领更多人来信主。Berdoalah untuk hubungan bisnis yang semakin baik antara negara Tiongkok dan Asia Tenggara, dan mohon kepada Tuhan untuk memberikan hikmat dan visi sehingga pengusaha dan orang Kristen dapat mengerahkan kreativitasnya dan mempengaruhi mereka di dalamnya, dan memimpin lebih banyak orang untuk percaya kepada Tuhan.
主啊，我们感谢你，让我们的祖国在经济上的发展，在这几年来是突飞猛进，以致在最近这段时间跟亚洲各国的地方有一个更加密切的生意的贸易关系。主啊，我们把这件事情仰望你，主啊，求你接触中国的投入，主啊，让整个亚洲能够有一个更密切的关系，也能够制造更多的造业的就业的机会。主啊，也求主你让身为基督徒的每一位你的子民，主啊，都能够趁这个机会，能够把福音传到各地各邦区。主啊，接着传福音，我们让他们更多认识你，以致能够在中国能够更多人在这个关闭的国家中，主啊，能够听到福音。求主你使用每一个子女，成为你手中的器皿，奉靠主耶稣基督的圣名求。阿们。接下来让我们为到波提亚民族来代祷。Mari kita berdoa untuk suku Botia。波提亚民族，它的人口约是134000左右，基督徒在其中仅占3.4%。那么他们住在这个喜马拉雅的山坡上，他们靠种植庄稼为生。这个民族呢，他们是讲尼泊尔语，是来自西藏的移民。大多数他们是信奉这一些通灵术的，希望能够通过这一些福音的书籍和媒体，让福音在他们的族中得以广传，来显示福音的力量，使他们能够相信耶稣基督是掌管宇宙和一切灵界的王。Mari kita berdoa untuk 3,4% dari saudara-saudara Kristen kita dari suku Botia ini, yang penduduknya kurang lebih 134.000 orang. Mereka bercocok tanam di lereng gunung Himalaya. Suku ini berbahasa Nepal dan merupakan imigran dari negara Tibet yang banyak memiliki kepercayaan spiritisme yang sangat kuat. Doakan pekerjaan kabaran Injil melalui literatur dan media lainnya, serta demonstrasi kuasa Injil yang dapat meyakinkan banyak orang bahwa Kristuslah Raja Penguasa alam semesta dan dunia roh yang tidak kelihatan. 让我们开声来为到这个民族来代祷。 Mari kita berdoa untuk hal ini. 要慈爱的天父，主，我们在这里要特别为到这个波提亚民族来代祷。主啊，他们是这一个来自西藏的一个移民，他们现在是住在这样的一个喜马拉雅山的山坡上，他们靠种植这些庄稼来为生。主，我们知道他们中间的基督徒只占整个族群的这个3.4%，还有许多的这些未得之民。主啊，求你自己施予怜悯和帮助。主啊，你差派你自己的基督徒，差派你自己的宣教士，能够去到他们的族群中间来向他们传扬福音，也希望借着这一些福音的书籍，主啊，还有这一些的媒体我们希望透过这些方式，能够在他们中间来传扬福音，让主能够得着这一个民族。主，我们求你自己来亲自施恩在他们中间。主，我们知道他们也是这个族群，很多是在他们是信奉这一些的这个灵界，信奉这一些的通灵术的。主啊，他们很多求你自己他们很多信靠这些邪灵，求你自己来帮助他们，让他们能够从这样的一个信奉邪灵的这一个情况中能够走出来，能够归到你自己的名下，能够成为属主耶稣基督的子民。主，我们现在要特别的求你自己来施恩怜悯他们。我们谢谢天父你自己的恩典，主啊，你去拯救他们，差派你自己的使女，你的儿女们带去你自己的福音。我们这样的祷告感恩，奉主耶稣基督的圣名，阿们。我们接下来要欢迎我们的新朋友。Kami menyambut untuk teman-teman yang baru pertama kali mengikuti kebaktian ini. 要我们一起来唱这一首诗歌，在主里我们是一家人。 Mari kita menyambut dengan sebuah pujian, dalam Yesus kita bersaudara.
下面有一些教会事项的报告。 Ada beberapa pengumuman. 我们华民双语实体主日崇拜会是在每个主日的上午10点在高德加地总堂来举行。同时会众也可以通过这个 YouTube 来参加我们的主日崇拜会。 Kebaktian Dwi Bahasa dari bahasa Mandarin yang diterjemahkan ke dalam bahasa Hokkien diselenggarakan di GI Gardu Jati setiap hari Minggu secara onsite jam 10 pagi. Pada waktu yang sama, jemaat dapat mengikuti kebaktian ini melalui YouTube. 第二个事项就是我们同时在早上上午10点同时举行的这一个华印主日学，也求主这些带领的弟兄姊妹，越来越多的弟兄姊妹愿意能够参与在其中，也带领他们的孩子、他们的租住都可以来到我们教会来参加这个主日学。 Sekolah Minggu Dwi Bahasa Mandarin yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga diselenggarakan di Gedung Pendidikan Lantai 3 di GII Gardu Jati setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Kiranya kita membawa anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk mengikuti sekolah minggu ini. 第三个事项就是我们在每主日的崇拜会之后有这一个查经，求主也是带领到弟兄姊妹能够踊跃参加在其中是在上午的11点30分来举行这个查经。 PA juga diadakan setelah kebaktian diselenggarakan setiap hari Minggu pukul 11.30. 第四个事项就是我们在每个礼拜二的晚上7点，我们有通过这个 Zoom 进行这一个查经祷告会。我们如果有需要链接的弟兄姊妹，可以来通过以下的方式来联络我们，得到这个链接。 PA dan doa malam melalui Zoom setiap hari Selasa pukul 19. Silakan menghubungi kami untuk mendapatkan link Zoom. 还有一件特别的事情，就是我们如果有一些特别的属灵需要，或者是想要分享见证的弟兄姊妹，也可以联络我们的 VR 0895-2000611。 Bagi jemaat yang mempunyai kebutuhan khusus atau ingin membagikan kesaksiannya, silakan menghubungi kami melalui WA 0895 20611. 我们的报告事项就到此结束。下面让我们来唱一首诗歌《全献所有》。 Demikian pengumuman-pengumuman. Mari kita melanjutkan sebuah pujian, Semua Kuserahkan.
Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri dan kita menerima berkat Tuhan. 亲爱的会众，我们起立，我们领受神的祝福。 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, 父上帝的恩惠和平安， dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai kita semua. 主耶稣的爱和圣灵的感动常与我们同在。 Amin. 阿门。 Silakan duduk kembali dan kita mengambil waktu teduh. 请坐默祷。